الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal edisi khas Aidil Adha pada hari raya yang kedua ini. Alhamdulillah kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Saya mendoakan terus bahagia dan terus memperjuangkan pengorbanan, semangat pengorbanan yang ada dalam Aidil Adha. Bersama kita pada hari ini sudah tentunya bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz Tirmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ceria gembira Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya-Allah ya hari ini ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan meneruskan Ustaz ya perkongsian tentang pengorbanan ya kisah Nabi Ibrahim bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang berada di rumah sambil makan-makan itu. Kita tak boleh berpuasa hari ini ya. Okey, tetapi kita nak mengambil pelajaran ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim. Semalam kita sudah pun melihat ya bahagian pertama dan hari ini kita akan melihat bahagian yang kedua. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka mushaf ya dan boleh share Ustaz ya, boleh kongsikan program kita pada hari ini. Moga-moga lebih ramai lagi yang terkesan dengan al-Quran yang menjadi sumber hidayah kepada kita. Kita mulakan dengan Ummul Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Bagaimana Ustaz dengan raya kedua pada hari ini? Insya-Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, pengalaman yang ialah kita bila bercakap tentang PKP, Ramadan dan kemudian kita bawa pula kepada Aidil Adha ya. Masih lagi kita dalam suasana PKP tersebut ya, yang paling pastinya di Mekah Madinah itu Ustaz, hanya orang-orang yang sudah berada di sana sahaja yang dapat menunaikan fardu haj ataupun umrah. Tetapi bagi kita yang di luar ini, walaupun ada tuan-tuan tuan-tuan ya, perempuan yang sudah pun bersedia, tapi qadar Allah ya, Allah menentukan bahawa bukan tahun ini, insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi dalam kesempatan pada hari ini kita ingin melihat kepada apakah panduan daripada Al-Quran bila bercakap tentang haj, berkaitan dengan pengorbanan, sudah tentunya ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Kita ingin melihat daripada surah Al-Baqarah. Mari kita saksikan sinopsis pada hari ini, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 153 hingga ayat 159 kita akan mempelajari bahawa sebenarnya pada Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah tentang sabar, dan ia bukan sekadar Nabi Ibrahim tetapi ia juga terkesan kepada keluarga Nabi Ibrahim, kepada Hajar, kepada Sarah, kepada anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan kepada keturunannya sampailah kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita ingin dapat lebih banyak lagi nikmat dalam hidup ini. Kita akan melihat pada surah Al-Kauthar pada sesi kita yang kedua nanti insya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan, jom kita buka muka surat 23. Kita memulakan bacaan daripada ayat 153 hingga ayat 159 ya. Saya persediakanlah kepada Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman ya. Saya dulu. Ya, silakan Ustaz. Masya-Allah. Pasal merah hari ini tu. Pasal baju merah. Baju merah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, kepada Ustaz Ahmad Tirmizi, khususnya sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat yang kini berada dalam suasana Aidil Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala pengorbanan dan juga binatang-binatang korban yang kita ataupun tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua ikuti, yang ambil turut serta dalam ibadah korban. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan terima, dan kita akan bersama dengan tunggangan haiwan-haiwan yang kita korbankan itu menjadi binatang tunggangan kita di akhirat kelak, insya-Allah, mudah-mudahan baik. Dan yang seperti kata Ustaz Fazrul semalam, bagi yang masih belum sempat, masih lagi berkesempatan hari ini, besok saya. Jadi sama-samalah kita ambil ibrah dan juga kita ambil kesempatan bersama Aidul Adha ini. Jadi kita nak baca Ustaz di permulaan ini ayat 153 sehingga ayat 159 ya. Panjang juga. Ya. Mencapai juga. Jadi mungkin bagi dua lah Ustaz Bagi dua. Saya sokong sangat Ustaz. Terbaik cabaran cadangan Ustaz. Kongsi. Betul Ustaz. Saya akan baca daripada ayat 153 sehingga ayat 150 berapa Ustaz? 157 Okey, 157. Lepas tu Ustaz tidak akan sambung, insya-Allah. Kita akan baca permulaan ini Ustaz dengan murattal Ustaz. Bismillah. Murattal insya-Allah. Okey, baik. Jom tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 23 kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi membacakan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 159 sebentar tadi sebagai ulang kaji kita juga sebenarnya ya berkaitan dengan kisah keluarga Nabi Ibrahim. Dan kita memulakan dengan ayat 153 iaitu wahai orang-orang yang beriman mintalah tolong dengan sabar. Ya. Kita perlu sabar dalam kehidupan kita Ustaznya dan Allah menyatakan wassalah fokus wassalah wa di situ bukan sekadar dan tetapi waw itu adalah menekankan bahawa sebenarnya solah itu sebagai puncak kepada kesabaran dan kalau kita dapat menunaikan solat maksudnya kita adalah orang-orang yang sabar dan Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Biasanya ustaznya bila bercakap tentang bisabri wasalah orang samakan sabar dengan solat. Tapi sebenarnya solat itu dia punya fokusnya ya. Itu sebabnya dalam al-Quran ini dia ada waw itu waw ada 15 fungsi sebenarnya ya. Dan waw ini adalah waw ataf ya waw yang menggabungkan tetapi dia mengkhususkan bahawa sebenarnya Allah akan tolong bagi orang yang solat. Kalau orang tak solat ya Allah tak tolong. Dan ini yang kita kena sama-sama beri perhatian dan inilah juga yang perlu menjadi hidayah kepada kita kalau kita ada cabaran dalam hidup ya. Dan bercakap tentang cabaran ini bagi setengah orang kata bahawa saya tak ada masalah sendiri ustaz ya. Tetapi sebenarnya masalah keluarga, masalah jiran, masalah kampung kita, taman kita juga adalah cabaran yang perlu kita uruskan. Lantaran kita nakkan kalau boleh kita macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu kalau nak kiranya dia uruskan keluarga dah cukup dah. Ya, tetapi kerana beliau amat-amat prihatin kepada orang-orang di sekitarnya, maka Nabi Ibrahim ini berdakwah, mengajak orang kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat 154 Allah membawakan tentang apakah puncak kepada cabaran untuk sabar Ustaz ya. Apakah cabaran paling besar? Iaitu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, iaitu terbunuh pada jalan Allah Subhanahu taala itu adalah
cabaran paling besar dalam hidup ni, terbunuh ya. Terbunuh ketika buat jahat itu kira orang tak berapa suka sangat ya, tapi ini terbunuh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata jangan cakap bahawa mereka ini adalah mati ya, tetapi kata Allah bal ahya'un walakin la tash'urun, mereka ini hidup ya, hidup dari segi emosi, dia membangkitkan semangat. Dari segi fizikalnya pun Ustaznya bercakap tentang orang-orang yang syahid, mereka ini bagi sesengah orang yang cuba menggali ataupun nak pindahkan itu ada lagi nampak darahnya ya. Yang sebenarnya apa nak ceritanya mungkin kita tak perasan ya, tak perasan bagi sesengah orang, tetapi kalau kita betul-betul beri perhatian, orang yang syahid ini sebenarnya yang sedang fi sabilillah adalah orang-orang yang sentiasa dinaungi, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah yang paling tinggi, dan kemudian barulah bercakap tentang ujian yang lebih rendah ya, dan bercakap tentang rendah tinggi ujian ini, yang paling mantap sekali mendapat cabaran ini adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang ulul azam, mereka ini diancam untuk bunuh ya, seperti Nabi Ibrahim tu dilempar dalam api contohnya, tetapi dengan izin Allah, mukjizat yang berlaku, api itu jadi sejuk ya, jadi sejuk dan selamat. Ada juga sejuk tak selamat. Ada juga kalau katakan kalau orang berada dalam salji Ustaz ya, kalau sejuk sangat bila pop boleh patah. Kan saya pernah jumpalah ada kawan yang dia kaki dia, jari kaki dia pasal terlampau sejuk sangat dia beku, dan bila dia terlanggar dinding ke ataupun tu patah. Subhanallah ya. Jadi jangan main-main. Ada orang kata wah saya suka sangat salji kan. Salji awal-awal je cantik kan, dia bila dah sejuk sangat itu, nak ceritanya apa, sejuk salaman bardan wa salama itu adalah istilah api yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim kena macam-macam. Kalau katakan ujian yang lebih rendah ayat 155 itu yang menjadi senarai semak kepada semua di kalangan kita, kepada saya Ustaz ya, 5 perkara ataupun beberapa perkara di sini perlu kita beri perhatian ya, iaitu yang pertama, pasti kami akan mengujimu dengan ketakutan yang pertama ya. Dan bercakap tentang bisyai ini bukan sekadar mati itu sahaja yang menakutkan. Kadang-kadang ada orang takut pasal gaji tak dapat kan, kadang-kadang takut allowance tak dapat kan, ataupun takut pasal ahli keluarga mungkin tidak menjaga keselamatan dia waktu tua nanti. Itu adalah takut. Bisyai itu maksudnya dari segenap pelosok, ada segenap segi yang berlaku. Dan yang keduanya, kesabaran kita ya adalah dari segi lapar. Dari segi lapar. Dan wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, kurang dari segi harta, diri dan juga hasil. Kalau tanaman itu di ladang Ustaz ya, buah-buahan, tapi kalau bisnes ke ataupun kita ada buat sesuatu projek, hasil projek itu jadi tak jadi itu Allah akan uji dengan kekurangan ya. Dan sebenarnya bila cakap tentang semangat pengorbanan Ustaz, 3 perkara ini, takut, lapar dan kurang, itu dia memang menjadi ujian. Ya, bila tuan-tuan di rumah memilih untuk berkorban contohnya kan, katakan ada RM300 ke RM700, kita akan bimbang nanti saya nak makan apa? Satu kan, ataupun ju' itu kita rasa nanti kalau tak ada duit nanti saya nak beli makan apa? Kelaparan kan. Ataupun yang ketiganya, kita rasa bahawa bagi RM300 ataupun RM700 ke, tengoklah beli seekor lembu 2,000 3,000 tu, kurang harta saya. Wa naqsim minal amwal wal anfus kan. Al-anfus ni kurang dari segi apa? Dari segi tubuh badan kita lah. Maksudnya kalau nanti saya dah tua, saya dah tak ada duit, pencen, inilah pencen yang saya ada, dengan saya dah beruban ke, gigi dah tak berapa okey, nak korban lagi tu takut nanti anak tak bagi duit. Contohnya kan, itu cabaran yang pengorbanan kita pada Aidil Adha ini, bagi tuan-tuan yang mengambil peluang untuk berkorban, itu adalah latihan ya. Dan juga thamarat. Samarat itu maksudnya hasil. Maksudnya kalau katakan kita buat bisnes, ada untung 3,000 tapi dah tolak RM700, dah kuranglah tu ya. Jadi Allah menyatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi tema sabar inilah yang kita dalami pada hari ini. Nak minta Ustaz siapa? Ustaz Tir lah ya. Ustaz Tir boleh baca balik semula dia Ustaz ya.
tentang solusi perkara ini. Pasal Allah cakap wabasyiris sabirin, ayat 156 itu adalah solusi yang kita dah belajar, tapi kita nak pasakkan agar sempena Aidil Adha ini kita akan selalu ingat kepada ayat 156 ini. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Fadil kanda saya. Kita minta Ustaz belanja sikit. Hari ini. Hari ini. Ayat 156. 156 Ya, ya. berkenaan dengan musibah sabar. Orang yang sabar macam mana? Siapa orang sabar ni benda yang susah lah. Boleh kita sebut mudah di mulut, tapi nak praktikal tu bukan senang. Jadi satu hadis Nabi SAW sebut, "May yatasabbar yusabbirhu Allah." Hadis sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Barang siapa yang kalau dalam terjemahan disebut berpura-pura untuk sabar, dengan maksud orang dia tu berusaha untuk sabar. Memang kadang-kadang mari malas tengok Quran time, tapi lawanlah sabar. Lawan juga. Buat rajin tengok. Ustaz Mizi, Ustaz Fazrul. Masya-Allah. Sabirullah, Allah Taala akan beri dia sabar. Itu yang kita perlukan Ustaz ya. Walaupun kadang-kadang dia ada juga masa dia datang tu kan, memang tercabar tu. Sebab tu definisi sabar tu kan bukan sabar ketika musibah saja kan. Sabar membawa ke dalam ketaatan itu sabar juga kan. Ketika menjauhi kepada perkara yang haram, sabar ya. Dan sabar yang memang yang selalu tu memang bila diuji Ujian tu yang inilah ni. Yang ini okey. Saya nak bacalah sikit. Saya sabar menunggu. Sabar menunggu ya kepada Ustaz. Bashir sabirin, siapakah berita orang-orang yang sabar yang macam mana insya-Allah. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Siapakah orang-orang yang sabar? Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dua perkara di situ Ustaz ya. Maksudnya apa yang ada ya. Ustaz hari itu ada lagu sebenarnya kan. Nak minta Ustaz belanjalah raya Ustaz. Raya mesti gembira. Bahawa sebenarnya bukan milik kita kan. Bukan milik kita. Masya-Allah. Mungkin saya kalau tak betul lirik minta maaf lah ya. Dapatkan original lah. Sesuai untuk nyanyi sikit. Subhanallah. Sebelum saya sampaikan lagu tu Ustaz, kadang penonton tanya sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, sahabat-sahabat kita kan, macam mana nak baca macam Ustaz tadi Allah tinggi suara dengan nafas dan sebagainya panjang. Maksudnya perlu kesabaran untuk kesabaran belajar Ustaz Aziz, masya-Allah. Jadi nantilah boleh share sikit tips macam mana nafas tu panjang sangat tu. Kita janji dah kita nak ajar macam mana nak latih supaya nafas panjang. Subhanallah. Insya-Allah, dan macam mana nak tarik nafas tu. Insya-Allah nanti kita share lah akan datanglah. Insya-Allah insya-Allah. Okey Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Lain sikit puji dia tu. Tapi tak apalah. Raya Ustaz. Bersih raya. Bersih raya. Itu yang mahal tu ya. Jadi itulah dia punya intisarinya Ustaz ya. Tiada apa pun milik kita. Inna lillah. Jadi bila kita dia makin lama kita dapat sesuatu tu Ustaz dia lagi masuk ke dalam hati, kecuali kita sedar bahawa inna
lillah. Ya, tangan kita rasa macam milik kita, muka milik kita, kemudian apa lagi Ustaz, kereta milik kita. Kalau keluarga tu isteri ke suami kita rasa macam dia milik saya kan. Dia bila dah cakap bila milik saya itu bila dah masuk ke dalam hati, Allah akan uji balik semula. Masya-Allah. Nak pastikan dia keluar balik. Jangan sampai dia termasuk dalam hati, Tuhan pula yang tidak menjadi keutamaan dalam perkara ini. Jadi inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika menghadapi cabaran musibah ataupun kita berkorban itu, perlulah inna ilaihi rajiun. Ya, maksudnya apa Ustaz? Dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Maksudnya kita kena menghadapi cabaran itu masih ikut pada panduan hidayah daripada Allah. Jangan lagi ya, pasal ada kawan saya yang sakit. Saya pun pernah sakit Ustaz pun ya. Bila kita sakit itu kadang-kadang kita rasa macam saya dah give up lah. Kan tak naklah berjuang selepas ini. Tetapi sebenarnya kalau nak kira sakit, Nabi Ayub sakit. Allahuakbar. Kan kalau nak kira Nabi Muhammad sakit ya, nabi-nabi manusia biasa, dan ketika Allah bagi kurang itu sebenarnya untuk kita muhasabah balik ya, cakap innalillah, nak betulkan balik. Kadang-kadang hati tu dia rasa milik kita. Ya, dan pada waktu itulah yang kita kena beri perhatian dalam ayat 156. Dan ada hadiah daripada Allah pada ayat 157, iaitu Allah bagi 3 perkara ya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, kasih sayang Allah juga. Yang kedua, wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang yang dapat hidayah. Dan bercakap tentang orang dapat hidayah ni, kita dapat raya begini Ustaz ya. Subhanallah, bagi tuan-tuan yang beraya pada hari ini dengan ikut pada panduan hidayah, satu, kita dapat raya ni pun pasal dapat hidayah. Betul Ustaz. Kalau tak ada hidayah, rasanya kita rasa bahawa Nabi Ibrahim ni siapa? Ya, masya-Allah. Kan, dan kita rasa bahawa kita tak payah berkorban pun. Dah susah-susah hidup, banyak duit kita dapat, buat apa nak bagi orang? Kan, simpan diri sendiri. Dalam bagi duit kita kan, contoh masuk korban kan. Maknanya kalau satu bahagian pun bukan semua boleh ambil kita, 1/3. Kalau kita masuk seekor sama juga, maksudnya bukan milik kita, dan kita kena korbankan. Sayangnya ya Allah, daging tu bestnya, tapi ada hak orang lain. Tadi bukan milik kita. Bukan milik kita. Mana milik kita, tidak ada milik kita Ustaz. Ada. Mana Ustaz itu. Masya-Allah, masya-Allah ya. Jadi itu bukan mana milik kita. Tidak ada milik kita. Tak ada sebenarnya. Semua yang ada Allah yang Allah. Kadang-kadang Ustaz, saya bila Ustaz sebut tadi bukan milik kita kan. Kadang-kadang macam harta kan. Kita rasa harta duit kita sayang sungguh harta tu. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut, ada ayat Quran sebut, harta ni kami hanya wakilkan kepada engkau sahaja. Mana bimbang kalau kita tak uruskan betul-betul, tidak ada hak yang kita berikan untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Bimbang kita rasa untuk kita betul. Tak bawa kubur sah. Betul. Jadi itulah namanya, maksudnya hidayah kan. Kita rasa tak boleh bawa masuk kubur. Kemudian kita rasa bahawa kalau saya derma, saya berkorban ini, sebenarnya saya bukan kurang. Tapi sebenarnya Allah kurangkan di sini, dia akan pindahkan ke akaun akhirat. Itu akaun akhirat. Tapi itu hanya bila kita dapat hidayah dan kita nak sambung balik ya perbincangan pasal ada ayat 158 tadi itu yang ada kaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim. Tapi kita berhenti sebentar, tuan-tuan boleh sambung ketupat, sambung air yang sambung sup. Okey, sup. Kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Masya-Allah Ustaz. Ini
ucapan-ucapan yang talbiyah yang kalau saat ini masya-Allah saja tak putus bergema saat ini betul Ustaz di hari-hari masyair ini ataupun ketika umrah pun Ustaz. Maknanya ada setengahnya ke Madinah dulu. Daripada Madinah nak masuk ke Mekah bertalbiyah dalam bas, mengalir air mata kita. Ada orang yang terus ke Makkah Al-Mukarramah bertalbiyah juga untuk menuju ke Masjidil Haram. Itulah suasana kita saat ini amat berbeza dalam sejarah kehidupan kita ini. Tapi pasti itu semua dalam ilmu Allah dan pasti ada hikmah besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Yang penting kita terus bersahabah dengan Al-Quran agar semangat Al-Quran ini apabila kita kembali balik diizinkan maksudnya kita bawa semangat Al-Quran menjiwai kembali pengorbanan Nabi Ibrahim ketika kita menjejak lokasi dalam manasik dalam segala manasik haji ataupun umrah yang kita ada jadi pada sahabat Al-Quran kita bergabung kita bergabung Ustaz sebut sahabat-sahabat tadi pastinya kita nak ajak sahabat-sahabat kita untuk terus bergabung bersama dengan kita mungkin ada yang nak melihat episod-episod yang telah lalu nak belajar tajwid nak ulang kaji sinopsis dan sebagainya solusi dan sebagainya mari kita sama-sama bergabung di platform rasmi kita di Facebook kita Sahabat Al-Quran My Hashtag Quran Time dan juga My Hashtag Quran Time. Kita juga ada YouTube channel kita My Hashtag Quran Time Official dan Ustaz Tirmizi kita ada sekali kita ada Instagram kita iaitu di My Quran Time Official. Subhanallah. Jemput sahabat-sahabat semua tuan-tuan dan puan-puan untuk menghantar klip-klip video yang menarik Ustaz. Yang berdurasi lebih kurang 30 saat hingga ke 1 minit. Maka lihat ada anak-anak kita yang sedang beraksi macam Ustaz Tirmizi. Saya ingat dulu Ustaz Tirmizi pernah kongsi dengan saya ada anak-anak yang lukis gambar kita bertiga kan betul. Masya-Allah. Subhanallah. Dia minat Quran Time dia letak satu gambar seorang watak Ustaz Fazrul. Ustaz Tirmizi Abdul Rahman watak kita bertiga. Dia lukis gambar? Wah, subhanallah. Nanti kita minta dia share semula kepada kita. Kita sama-sama kongsikan. Mana adik Hakim baru ni yang dengar Ustaz Tirmizi baca dia ikut tu. Ya Rabbi saya melihat video tersebut. Masya-Allah. Satu motivasi semangat motivasi pasal kita nak pastikan kalau boleh bercakap tentang semangat pengorbanan Ustaz paling kurang 1 jam lah sehari. Ya, subhanallah. Kan? Sebenarnya My Quran Time ini paling kurang 1 jam satu hari kita ambil masa bersama dengan Al-Quran dan ini taklah banyak macam perjuangan Nabi Ibrahim Sarah ataupun Hajar ataupun Ismail. Kalau kita lihat balik Ustaznya ayat 158 muka surat 24 tuan-tuan itu sebenarnya salah satu daripada kesan orang yang berkorban yang sabar dalam kehidupannya maka ia menjadi syiar salah satu daripada syiar Allah di dalam amalan haji itu nak minta sekali lagi lah Ustaz kalau kata Ustaz Tirmizi membaca kembali pada muka surat 24 tuan-tuan yang berada kat rumah muka surat 24 ayat 158 itu inna safa wal marwata min sya'airillah Ustaz itu sebenarnya bercerita tentang apa. Sesungguhnya Safa wal Marwah itu adalah salah satu daripada syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kaitan dengan syuur. Syuur maksudnya perasaan. Bila kita tengok sa'i itu, sa'i Safa wal Marwah. Marwah tu dia terpanggil nostalgianya. Misalnya bila bercakap tentang Masyaril Haram bila bercakap di Arafah ke di Muzdalifah, semua itu dia akan menggamit bagi tuan-tuan yang pernah sampai. Kalau yang pergi umrah pun tengok tempat tu pun dia terkenang. Dan kalau kita belum pergi, kalau tuan-tuan adik-adik belum pergi lagi, kita kena munculkan perasaan itu, mohon pada Allah dengan kita bersahabat dengan Al-Quran ini. Pasal Al-Quran ini dia akan menggamit balik nostalgia yang patut. Yang tak patut dia akan buang. Dia akan bersihkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi saya persilakan Ustaz Tirmizi. Belanja sikit Ayat 158. Ayat 158 tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Ustaz sebut tadi Safa Marwah inilah ayat yang kita selalu baca di Safa dengan Marwah kan. Dan hebatnya di saat kita sa'i itu kita dapat jumpa bermacam-macam peringkat usia Allah. Dan sampai dekat lampu hijau tu disunatkan lari anak ni baru ni Ustaz yang masa saya bawa jemaah baru ni kaki saya sakit sampai sana. Allahu akbar. Saya rasa macam saya dah nak cancel dah umrah kan. Masya-Allah.
kemudian sampai itu ada kekuatan sikit tapi nak menghabiskan 7 pusingan tu Masya Allah, kaki sakit betul kan. Lepas tu ada yang cadangkan saya naik kerusi yang ting tu kan. Tapi saya kata rasa macam kuat kan. Tapi bila nak panjat tu kan, bila nak itu bukti bukit dia. ya Allah rasa, dan alhamdulillah isteri saya menemankan kan. Ini saya nak ucapkan terima kasih lah kepada isteri saya sempena hari raya ni ya. Semangat pengorbanan kepada ibu-ibu ya yang ada sebenarnya amat penting ya, lantaran inilah yang akan menjadi, kalau kita tengok semangat inilah semangat Hajar ya, subhanallah, dalam ayat 158 yang kita nak bacakan. Ustaz sebut ibu tadi, saya ni sekadar berkongsi Ustaz. Ustaz Mizi pun baru ni saya melihat video Ustaz Timizi balik ziarah ibu dengan bacaan Taranum. Allahu Akbar. Betuahnya subhanallah. Saya pertama kali saya pergi umrah, hadiah tilawah juga. Hadiah dia dua juga. Dia kata bawa isteri. Masa tu saya belum kahwin, 2007. Jadi masa terima hadiah tu, penyampai hadiah kata nanti bawa isteri pergi ya. Saya kata Allah, saya belum kahwin lagi. Dengan spontan saya kata okey bawa mak. Allahu Akbar. Jadi pertama kali saya pergi umrah, hadiah Al-Quran juga boleh bawa mak. Dan pertama saya pergi haji, pertama kali pergi haji juga bersama dengan mak, bersama dengan ibu juga. Jadi doa seorang ibu sangat-sangatlah subhanallah. Dan macam kata Ustaz Faz tadi, seperti Raya Aidil Adha ini itu Cak selamat Hari Raya Aidil Adha, pengorbananmu seorang ibu. Kalau saya Terengganu saya panggil cik. Panggil cik. Cik, ada panggil mak, ada panggil mami sebagainya, saya panggil cik. Pengorbanan ibu, pengorbanan cik tu tak dapat kita balaslah pengorbanan ibu. Pengorbanan seorang ibu memang tak terbalas. Jadi mudah-mudahan sedikit doa kita kesihatan kepada ibu kita, berpanjangan dan dalam ibadah insya-Allah. Jadi nak sambung. Apa Ustaz nak beri ucapan pada ibu di Kedah di Terengganu? Silakan. Ya betul. Saya nak ucap selamat Hari Raya Aidil Adha kepada ibu saya Seri Fatimah Haji Abu Bakar, Seri Fatimah Haji Abu Bakar di Terengganu. Itu mak saya lah, dan juga ayah saya Abdul Rahman Saleh, dan juga ibu mertua saya di Kedah, Jamaliah Nur apa nama ni ibu mertua saya ni. Jangan terlupa Ustaz. Nurliah binti Jamain. Ingat. Ingat Ustaz. Jadi mudah-mudahan Ustaz Timizi untuk ibunda, insya-Allah saya ambil kesempatan jugalah untuk ibunda saya yang kami baru saja kehilangan ayahnya. Allahu Akbar. Beberapa bulan yang lalu, almarhum Ali bin Nahya, dan sekarang ni tinggallah ibu saya, iaitu Kamariah binti Abdul Malik. Dan juga saya ada seorang lagi mak, iaitu Hajah Taibah. Amin. Dan kita mendoakan moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada mereka dan beri kelapangan kepada kita untuk sentiasa hiburkan hati mereka. Ya Allah. Beri kelapangan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk terus berbakti kepada dia sekali mana dia, insya-Allah. Masya-Allah. Safas. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya mak. Mak saya yang berada di Bido Perak, Puan Umi Kalsum, Umi Kalsum binti Bahak. Dan juga ayah saya sudah pun pergi, dan juga kepada mak mertua, ayah mertua di Pulau Pinang. Subhanallah. Di Pulau Pinang, di Sarjana Haid. Jadi moga-moga raya ini dalam peluang dapat bertemu, tak dapat bertemu pasal Allah saya pengurusi Ustaz dekat masjid kan. Jadi tak dapatlah kalau berjumpa dengan mak mertua, ibu mertua, tapi selamat Hari Raya. Dan moga-moga pengorbanan ciri pengorbanan Hajar yang disampaikan dalam ayat 158 ini pada mak mertua saya, pada isteri saya, pada ibu-ibu yang di seluruh dunia. Kita nak lihat bersama ayat 158. Teruskan pengorbanan. Jom Ustaz. Terima kasih. Jadi, poin dia. 198 muka surat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا
فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar Allah, maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Peristiwa Safa wal Marwah ini ustaznya peristiwa Hajar mencari air, ya, mencari air, dan pada waktu itu suami tak ada, ya, suami bertugas di luar, si ibu menjaga si anak dalam kekontangan di satu lembah di Makkahul Mukarramah. Itu tidak ada bangunan seperti sekarang, ada banyak air zam-zam sebagainya. Pada waktu itu kebergantungan kepada Allah, bila mana milik kita memang tak ada, ya. Nabi Ismail bukan milik Hajar, dan Hajar pun bukan milik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sebenarnya segalanya milik Allah. Bila usaha dibuat, ya, 7 kali itu, tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia diabadikan sebagai satu manasik, salah satu daripada aktiviti di umrah dan haj untuk kita ingat bersama. Dan dalam hal ini, faman hajjal bait, siapa yang mengerjakan haji ataupun umrah, tidak ada salah untuk bertawaf bihima, ya. Lantaran apa? Bercakap tentang Kaabah dan juga Safa wal Marwah itu, kalau pada awal dahulu penuh dengan berhala, ya. Jadi orang-orang yang beriman bila dah tengok kepada Safa wal Marwah, kita nak ke lagi buat perkara yang sama, pasal pernah berada berhala di tempat-tempat itu. Tapi bila dah dibersihkan, sebenarnya bila ayat ini turun di Madinah ustaznya, ini memberi gambaran bahawa Nabi akan masuk balik ke Mekah dan akan membersihkan, dan tidak ada masalah untuk bertawaf dan membuat kebaikan di sana. Allah kata di hujung itu, siapa buat baik, fa innallaha syakirun alim, ya, Allah akan bersyukur, memberi balasan. Dan salah satu balasan kepada Hajar itu ialah apa? Bukan sekadar segelas air Zam-Zam, ya, tetapi bertahun-tahun air Zam-Zam hingga hari ini, sebagai tanda Allah ini amat berterima kasih di atas kebaikan yang dibuat oleh Hajar. Dan kalau ibu-ibu yang ada, ayah-ayah yang ada semangat berkorban, walaupun sedikit kebaikan yang kita buat, jangan diambil ringan. Maksudnya kadang-kadang kita kata kecil sangat kan, jangan anggap kecil. Kerana apa? Walaupun 1 sen, maksudnya kalau tabung Jumaat itu, lalu ada RM100 1 sen, kalau kita ambil 1 sen kita bagi pun, Allah tetap juga bersyukur, amat berterima kasih. Tapi kalau manusia ustaz ya, kalau katakan kita minta pinjam duit lah katakan kan, ada RM100 1 sen, kita bagi 1 sen, Allah, kan ustaz ya, tak lamalah orang tu kan kena baling je 1 sen tersebut kepada kita. Jadi ini semangat pengorbanan Allah akan balas kepada tuan-tuan, kepada kita semua. Inilah yang kita kena kuatkan semangat selepas Aidil Adha ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, jangan banyak berkira, ya. Kerana apa? Kerana biarlah Allah mengira amal kita ini. Iaitu sebabnya kalau kita bercakap tentang kira dan banyak ini, kita nak berpindah kepada surah 108. Surah Al-Kautsar, pada muka surat yang ke 602. Tuan-tuan yang berada di rumah, ini dalam juz yang ke 30. Sama-sama kita baca surah yang pendek je ustaz. Ada 3 ayat. Saya persilakanlah kepada Ustaz Tirmizi, bersama dengan Ustaz Tirmizi 2 kali 3 kali pun tak apa, 3 ayat lah. Ini saya yakin tuan-tuan hafal dah kat rumah. Tapi kita nak tengok apa kaitan dengan Aidil Adha kita, insya-Allah. Silakan. Baik, insya-Allah kita baca daripada surah Al-Kautsar. Saya baca satu surah kemudian diulang balik oleh Ustaz Tirmizi. Al-Quran ni begitulah tuan-tuan, bila diulang-ulang dia akan pasak dalam hati kita. Apatah lagi bila kita memahami makna, terjemahan dan juga kisah yang penting untuk kita tadabbur, selusuri, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله 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 يا رب. فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا. إنا أعطيناك الكوثر الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الله الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah yang ke-108 Al-Kauthar, maksudnya nikmat yang amat banyak, ya. Ada satu lagi surah ustaz ni namanya surah At-Takatsur. Surah membanyak-banyakkan, tapi ini surah nikmat yang banyak, ya. Kalau katakan surah At-Takatsur itu tempelak Allah kepada orang yang asyik nak mengira kepada berapa banyak saya mengumpulkan harta, berapa banyak emas, berapa banyak akaun, berapa banyak rumah, berapa banyak kereta, berapa banyak, termasuklah berapa banyak follower dan juga berapa banyak fan saya. Khawatir kalau ia tidak diuruskan kerana fokus kepada kuantiti, maka Allah menempelak masuk kubur nanti boleh bawa atau tidak, Allah. ya. Itu dalam surah At-Takatsur. Tapi dalam surah Al-Kautsar ini Allah mengingatkan kepada kita, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Dan salah satunya ada yang membincangkan Al-Kautsar ini adalah nama telaga di akhirat nanti ustaznya, diberikan pada umat yang umat Nabi Muhammad bila minum itu dia tidak haus lagi. Itu satu pendapat. Tapi kalau kita tengok kepada yang asal daripada perkataan kathara itu, kautsar nikmat yang banyak, dan macam mana kalau kita nak dapat nikmat yang banyak lagi selepas ini, Allah menyatakan dua perkara perlu dibuat. Yang pertama, fasalli, dirikan salat, dan yang keduanya wanhar, berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat yang kita buat adalah satu perkara yang menyebabkan nikmat masih lagi kekal kepada kita dunia ini ustaznya. Selagi ada orang solat beriman pada Allah, Allah tidak akan Masya-Allah hancurkan. Yes, Ya, itu yang pertama. Dan yang keduanya wanhar, berkorban. Dan ini bercakap tentang binatang korban lah ustaz. Yes. Ya, hari Anhar itu, hari Nahar adalah hari korban kalau di Mekah, di Madinah waktu haji itu. Dan bagi kita di sini pun kita menyambut semangat yang sama. Di mana dengan pengorbanan, kalau kita tengok surah ini, surah sebelumnya adalah surah Al-Maun. Maksudnya tanasub, antara tanasub ataupun kaitan di antara surah Al-Maun dengan surah Al-Kautsar.
orang yang tidak mendustakan agama dia sanggup berkorban. Masya-Allah. Ya, pasal kalau orang mendustakan agama ni, satu ialah dia tak kisah pasal solat, dan yang keduanya wayamnaunal maun, menghalang daripada memberi pertolongan walaupun kecil. Kalau adik-adik kat rumah katakan adik kecil minta abang tolong tuang air, tak nak contohnya kan. Sebenarnya bila kita tak nak tolong tuangkan air ataupun beri signal ketika berjalan Ustaz ya, nak ke kanan tak nak bagi signal, kita nak memudahkan tolong orang belakang untuk tahu kita nak ke kanan ke kiri, itu sebenarnya adalah wayamnaunal maun, orang yang menghalang daripada memberi pertolongan walaupun sikit, ya. Dan apa berlaku pada orang begini? Orang ini digelar sebagai pendusta agama. Jadi bila kita sambung kepada surah Al-Kautsar, kalau seseorang itu tidak mendustakan agama, dia sentiasa mendapat nikmat dan nikmat dan nikmat yang banyak, dan dia nak jaga nikmat itu, dia dah bersedia untuk solat dan dia bersedia untuk anhar, dia bersedia untuk berkorban. Insya-Allah. Saya sebut berkorban yang kali saya ada satu lirik nasyid ke apa misalnya. Ya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Pengorbanan seorang ibu. Seorang ibu, ya. Dan itu sebabnya bercakap tentang korban ini, pada setiap orang kena berkorban, ya. Di hujung ayat surah Al-Kautsar itu, inna syani'aka huwal abtar. Orang musyrik kata nabi ini tak ada anak, terputus, ya. Tapi sebenarnya kemuliaan nikmat nabi itu tidak terputus, ya. Terputus kerana apa? Kerana terputusnya bukan kerana ada anak tak ada anak, tapi terputusnya kalau ada amal solat dan korban ataupun tidak. Yang kita harapkan, kita berdoa pada hari ini agar kita jadi orang yang sentiasa bersama solat dan sentiasa bersama pengorbanan, korban kalau boleh setiap tahun. Silakan Ustaz Tirmizi untuk berdoa sama-sama kita pada hari ini. Ya Rabb. InsyaAllah saya sebelum doa tadi, Ustaz Tamizi doalah. Kita jangan lupa untuk sentiasa bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala kita pada hari tasyrik ini, dan juga kita mensyiarkan ibadat korban tu. Dia sebut syiar, dia perlu dipertontonkan dan perlu di-highlightkan, perlu semangat, perlu takbir kerana memperingati perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi maksudnya kita nak takbir selepas kita baca doa nanti Ustaz ya. Okey, takbir sikit kalau boleh macam. Tapi kita minta Al-Fadil pas saja, saya pas dengan Ustaz Tamizi Abdul Rahman baca doa. Doa yang diikuti dengan takbir. Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Tingginya pengorbanan kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga para anbiya ya Allah. Maka ya Allah, kuatkan semangat kami, kuatkan iman kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa dinaungi dengan rahmat dan keredaan keampunan daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu kami ya Allah, dosa ibu mertua kami ya Allah. Mereka begitu banyak berkorban untuk kami ya Allah. Maka ya Allah, ganjarilah ibu kami ya Allah dengan ganjaran rahmat, pahala, keampunan daripadamu ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Begitu juga buat ayah-ayah kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima amal ibadah kami sepanjang Idul Adha ini ya Allah. Terima korban kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang meninggikan syiar-syiar daripadamu ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa agar kita terus berkorban. Dan kalau katakan ada di kalangan tuan-tuan yang belum sempat berkorban, ya, tak sempatlah Ustaz, ya, kita ada peluang lagi untuk kita terus berkorban ataupun infak, ya, dalam wakaf untuk ummah, di mana tuan-tuan boleh kalau boleh hari ini paling banyak sekali wakaf untuk ummah disampaikan bagi tuan-tuan yang belum sempat berkorban, lantaran kita nak kalau boleh Allah terima amal-amal kebaikan kita pada
bulan Zulhijjah ini ya. Dan mengakhirkan program kita pada hari ini, kita nak bertakbir bersama ya. Kita masih lagi ada semangat takbir ya. Beberapa hari ini gunakan peluang untuk kita memanifestasikan kegembiraan kemenangan kita, dan terima kasih kepada Mufas yang membawakan My Quran Time pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah